KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton. Seperti biasa, di jam 2 petang, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya macam biasalah, saya Mira Nazir akan menemani anda semua selama 1 jam untuk hari ini. Kita akan belajar pelbagai teknik dan juga tips bagaimana untuk mahir di dalam sesebuah mata pelajaran. Dan hari ini, mata pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari ialah Pendidikan Islam untuk murid-murid darjah 3. Pendidikan Islam kan hari tu kan kita dah belajar kan pendidikan Islam kan. Tapi hari tu topik yang lain. Agaknya hari ni topik apa pula? Tapi macam biasa bila kita berada dalam kelas, kita kena sentiasa patuhi dan juga jaga SOP yang telah ditetapkan. Seperti pakai pelitup muka, cuci tangan menggunakan air dan juga sabun ataupun hand sanitizer. Tadi mesti adik-adik semua nampak ada ustaz, 2 orang ustaz main puzzle. Siapa ustaz tu? Tadi dah tengok profil beliau. Jom kita berkenalan di sini. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih ustaz kerana sudi datang ke kelas mahir hari ini ya. Ustaz, sebelum kita berkenalan dengan mata pelajaran ataupun berkenalan dengan ustaz terlebih dahulu kan, kita eloklah lebih afdal kalau kita buka kita punya pelitup muka supaya nampak mukanya kan. Tapi sebelum kita tanggalkan pelitup muka kita kena sanitize dulu. Betul, kita kena sanitize tangan. Ini Mira buat dulu. Okey, kemudian ustaz pula. Silakan ustaz. Okey, saya buat ya. Boleh ustaz. Okey, ustaz Aizat pula. Silakan ustaz. Tapi apa pun kena sentiasa jaga penjarakan sosial. Jangan dekat sangat. Okey, bila kita dah sanitize tangan, dah buka face mask, kita bolehlah letakkan di tempat yang elok. Face mask ni jangan letak bersepah tau. Letak di satu tempat yang elok. Okey. Okey. Sila ustaz. Okey. Terima kasih. Sama-sama ustaz Aizat pula. Silakan ustaz Aizat. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, masing-masing kena jaga penjarakan sosial sebanyak ataupun sejauh 1 meter. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Barulah nampak mukanya. Segak bergaya Ustaz kita hari ini ya. Ustaz, mungkin Ustaz boleh perkenalkan diri Ustaz dulu. Nama Ustaz, mengajar di sekolah mana dan sudah berapa tahun Ustaz mengajar pendidikan Islam ni? Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mira. Sama-sama. Nama saya Nur Azman bin Ahmad Syafri. Saya sekarang berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Puchong Indah, Selangor Darul Ihsan. Saya masih merupakan guru novis dalam sistem pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Wow, okey. Itu Ustaz Azman. Bagaimana dengan Ustaz Aizat? Silakan Ustaz Aizat. Okey, terima kasih kepada Mira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Ustaz Muhammad Aizat bin Anwar Afandi. Saya mengajar di SK Perempuan Durian Daun Melaka. Dan sekarang saya telah berkhidmat sebagai seorang guru selama 6 tahun. Wow, 6 tahun. Alhamdulillah. Bukan biasa-biasa kedua-dua ustaz kita ni masing-masing ada kepakaran tersendiri ya. Ustaz, macam kita tahulah sebelum kita mulakan kelas kita, lebih afdal kalau kita mulakan dengan bacaan doa dulu. Betul kan ustaz kan? Betul. Jom adik-adik kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu
dan limpahkanlah ke atas kami khazanah-Mu, wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amin, amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alamak, manakah Ustaz? Ustaz Aizat, Ustaz Azman mana ya? Mana Ustaz kita sebab tiba-tiba ada Tuan Hakim pula dekat studio ni. Ada Tuan Hakim, ada yang sedang nak graduate. Kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz pakai macam ni Ustaz? Okey, baiklah. Terima kasih kepada Mira. Ya. Apa pemakaian daripada kami berdua ni, seperti Ustaz Azman ni, seperti seorang peguam yang arif lagi bijaksana. Betul. Manakala saya seperti tadi dikatakan seorang yang nak graduan. Di sini adalah satu simbolik kepada kita pada hari ini. Murid-murid di rumah mesti nak tahu. Okey, apa yang saya ingin gambarkan adalah sepandai-pandai seorang graduan ataupun sebijak-bijak seorang hakim, kepandaian dan juga kebijaksanaan tetap terbatas disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengatasi segala-galanya. Wah, jadi saya kira itu mesti ada kaitan dengan topik kita hari ini. Betul kan Ustaz? Ya, kan? betul. Apa topik kita hari ini Ustaz? Mungkin Ustaz ada nak bagi tahu mereka apakah topik kita. Topik kita kan. Tapi sebelum tu Mira, suka untuk saya beritahu anak-anak murid di rumah betapa sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran kita ini berpandukan kepada buku teks Kementerian Pendidikan Malaysia. Tajuknya nanti kita akan bagi tahu sebentar lagi, iaitu siapa-siapa anak-anak murid yang ada buku teks di rumah tahun 3 boleh sama-sama kita rujuk dan kita belajar tajuk pembelajaran hari ini, insya-Allah. Cepat-cepat buka buku teks Saya hari tambah ini. sikit, saya tambah sikit Mira Sila, daripada Ustaz Azman tadi. Buka buku teks pendidikan Islam dalam bidang akidah, topik pertama. Dalam topik pertama, akidah dalam buku teks pendidikan Islam tahun 3. Maksud saya muka surat 65, Mira. Muka surat 65. Okey, apa tu Ustaz kita punya. Jadi apa tajuknya mesti sama-sama kita tengok apa tajuknya. Okey, sila. Okey, saya buat ya Mira. Okey, boleh Ustaz. Wow, apa ni Ustaz? Sekejap ya. Okey. Mira nak tolong? Saya tolong teka Ustaz. Anak-anak murid kat rumah boleh teka dulu. Okey, saya dah dapat dah tu. Saya dah dapat sikit tu. Adik-adik dapat tak? Saya dah macam boleh teka dah tu apa tajuk kita hari ni, topik kita. Boleh teka dah dan nak hampir siap dah. Hampir dah tu. Okey. Sikit lagi. Okey. Okey. Mira nak cuba tolong buat? Okey. Kita ada lagi kat bawah. Oh, ada lagi kat bawah ke Ustaz? Mira, boleh? Okey, boleh. Saya cuba. Mira ambil yang ni. Okey, saya ambil ya. Okey, Okey. tepang dulu. Okey, Mira cuba. Mira ambil warna pink lah, warna merah. Mira. Kat Okey, bawah ni bawah Mira. ni, Ustaz? Ya betul. Wow. Okey. Hebatnya. Okey, sikit lagi. Saya rasa dah nampak dah anak-anak murid kat rumah tajuk pembelajaran kita pada kali ini. Atas bahasa Rumi, bawah Jawi Ustaz. Betul. Ada Betul, lagi. ada Mira, lagi? sikit, Oh, ada lagi. Mira. Okey, sikit lagi. Sikit lagi. Apa tu adik-adik tajuk kita ni? Topik kita? Lagi. Sampai bawah ya Mira. Sampai bawah. Okey, Yang boleh. atas. Okey. Okey. Okey, sini sikit Mira. Awal ni. Okey, wow. Wah, Lengkap dah Ustaz, betul? Dah, betul. Jadi anak-anak murid dekat rumah pun boleh tahu tajuk pembelajaran kita hari ini. Jom kita sama-sama sebut Mira. Okey, silakan. Okey. Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Oh, itulah kita punya topik hari ini, iaitu Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Kalau kita nak tahu apa itu sebenarnya Al-Halim dan juga Al-Hakim dengan lebih mendalam, kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini.
kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Tadi kita berhenti berehat lepas kita dah tahu topik kita hari ini iaitu Allah Al-Alim dan juga Al-Hakim. Tapi Mira ada satu soalan nak tanya kepada Ustaz Azman. Tadi kan Ustaz waktu mula-mula kelas kita nak bermula tu, Ustaz ada main puzzle. Puzzle tu berkaitan dengan apa Ustaz? Okey, kalau anak-anak murid tadi perasan di rumah, di situ ada satu gambar sistem suria. Yang mana di situlah menggambarkan betapa Allah ini Al-Hakim dan Al-Alim. Contohnya Mira, macam penciptaan matahari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sangat panas, tetapi jaraknya dengan manusia jauh sama sekali supaya kita tidak terbakar. Pun begitu dengan kepanasan yang ada serta pancaran yang terang itu boleh juga menjalankan proses fotosintesis Mira, kepada tumbuh-tumbuhan. Maksudnya setiap kejadian yang Allah cipta itu pasti ada tujuan dan peranannya masing-masing. Maksudnya setiap apa yang dicipta oleh Allah itu tiada yang sia-sia kan Ustaz? Betul. Walaupun matahari macam Ustaz katalah berlakunya proses fotosintesis untuk tumbuh-tumbuhan. Betul. Okey Ustaz, itu saya dah faham dah. Seterusnya Ustaz mengenai Al-Hakim tu lagi Ustaz. Okey, dan dua tu. Okey, sebelum tu saya ada satu box misteri saya nak bagi dekat Mira. Boleh, ada box. Ada hadiah untuk saya ke Ustaz? Ada. Okey, apa ni box ni Ustaz? Mira nak tak? Mesti saya nak hadiah. Okey, Mira rasa apa-apa dalam ni? Apa dalam ni? Saya rasa... takut pula saya. Jangan Ustaz. Dia melompat pula kan. Mira nak ke tak nak? Saya ambil lah kan Ustaz bagi. Boleh Ustaz? Walaupun kata aku saya terima Ustaz. Tapi saya simpan dulu. Nanti di akhir rancangan saya bagi Mira balik boleh? Boleh. Okey, kita tunggu sama-sama apa yang ada dalam kotak ni. Okey, boleh. Baik. Ustaz, dia boleh bernafas Ustaz dalam tu? Okey, insya-Allah. Boleh. Okey. Kita biar dia senyap-senyap. Teruskan Ustaz. Seterusnya, anak-anak murid kat rumah dan para penonton, kita akan berteka-teki dengan apa yang ada dalam kotak ni. Dalam kotak ni ada barang-barang, sama ada binatang ke, kan, ataupun haiwan ke, haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan, makanan. Okey, tiada siapa yang tahu? Mira pun tak tahu? Tak tahu. Okey, Mira boleh rasa tak, tolong saya rasa dan teka. Ustaz nak saya teka boleh. Okay. Mira tutup mata boleh? Boleh. Okey. Saya pandang kamera lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tak apa ya Ustaz. Tak apa, jangan. Saya jangan tahu Ustaz. Okey, Mira. Apa ni? Okey. Mira pejam mata ya. Okey, saya ambil ke? Saya bawa ni atas. Jangan dulu. Mira teka dulu, teka. Saya teka. Dia macam berbulu-bulu lah Ustaz. Apa ni? Saya bawa ni atas Bismillahirrahmanirrahim. Mira teka dulu, jangan buka mata dulu. Saya tak buka mata. Teka. Saya rasa macam bantal kot Ustaz. Bantal. Okey, cuba Mira buka mata, Mira tengok. Okey ni. Anak patung. Comelnya anak patung. Okey, seterusnya Mira kotak yang kedua. Okey, kotak kedua saya juga Ustaz. Ya. Mira kan anak murid saya. Boleh. Kali ni mesti betul. Saya teka. Pejam mata Mira, pejam mata. Ini lain ni. Tajam kan? Saya rasa landak kot. Okey. Okey Mira. Sekejap Saya ni. Okey, cuba Mira rasa. Ni ke? Ambil je Mira. Dia tak gigit ke Ustaz? Okey, cuba Mira. Okey, boleh buka mata. Allah bersabut. Okey, bersabut. Okey. Dan kotak yang ketiga. Yang terakhir Ustaz ya. Okay, pejam mata Mira, pejam mata. Okey, saya pejam mata. Ustaz, kita minta penjarakan socek sikit. Okey, boleh Mira. Okey. Saya kotak yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Takut pula nak masuk. Tak apa Mira. Lain macam aura dia ni Ustaz ni. Okey, saya masuk. Okey. Apa tu Ustaz? Cuba Mira ambil satu je. Ni ke? Itu. Tu apa tu? Kabus. Kabus. Okey. Okey, jadi Mira, apa kaitannya dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Okey. Tadi Mira kalau saya tak bagi buka mata, Mira boleh nampak tak? Tak nampak Ustaz. Nampak. Itulah menandakan terhadnya pengetahuan seorang manusia. Okey. Jika dia tersembunyi ataupun dia tidak nampak dengan panca indera kita secara jelas, kita mesti tidak dapat teka. Maksudnya pengetahuan kita terhad. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang nama Allah itu Al-Alim, yang Maha mengetahui. Allah ini tahu segala-galanya, yang Maha mengetahui walaupun yang tersembunyi. Walaupun kita rasa tidak ada siapa yang nampak, tetapi Allah boleh tahu. Okey, itulah bermaksud Allah itu Allahul Alim. Allah yang Maha mengetahui. Walaupun dia tersembunyi dan dia tahu segala
dengan terperinci. Maksudnya Ustaz, Allah tahulah apa yang berada dalam isi hati kita. Tahu. Jadi bulan puasa pun nak dekat kan, biasanya kalau ada anak murid, adik-adik kan yang kalau belum puasa sorok-sorok makanan tak ada orang nampak, tapi kena ingat Allah tahu dan kita kena tahu apa akibatnya. Ustaz cakap pasal tu, saya teringat pula kan. Biasalah dulu zaman-zaman saya sekolah, adalah kawan cakap nak pergi kumur-kumur padahal minum. Tapi kena ingat sebenarnya Allah Maha mengetahui. Jadi Mira ada lagi satu nama, iaitu Al-Hakim. Dan Al-Hakim ni apa pula? Mira, jom kita main. Okay. Kita main satu. Ada satu lagi game, Ustaz. Okey, boleh. Itu. Kita main saya bawa Mira ke Formula 1 Formula 1 punya litar ke? Okey. Ustaz ke situ sikit. Okey, saya. Jom. Okey, sikit lagi Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Kita kena jarakkan. Okey. Saya boleh main Ustaz boleh. Oh, saya punya kereta ni. Amboi. Mira kenapa ghostan? Wah. Okey, Mira kan. Okey, tu je. Jadi Mira, walaupun kita sudah kontrol kereta ini, kita tetap berlanggar. Tetapi kita lihat betapa dengan ciptaan Allah SWT terhadap sistem suria kita, kan, sistem suria kita ini, walaupun mereka ini berjalan sentiasa kan, dia tidak pernah pun berlanggar antara satu sama lain. Itulah menandakan betapa bijaksananya Allah dalam mencipta dan mentadbir alam ini. Dan dia menciptakan sesuatu. Contohnya menciptakan buruj kan. Buruj ini Allah ciptakan pada waktu malam. Selain cantik, dia juga boleh menjadi arah lah kan. Kalau kita sesat dalam hutan kan. Maksudnya segala ciptaan yang Allah cipta ini ada hikmah, peranan dan fungsinya. Bijak tak Allah, Mira? Bijak. Sangat bijak. Sangat bijak. Sebab tu orang kata walaupun kita sebagai hamba ni bijak, tapi kebijaksanaan Allah itu melebihi dari segala-galanya. Ya, betul. Tiada siapa yang boleh menandingi kebijaksanaan Allah. Sebab manusia ini terhad pengetahuannya dan kebijaksanaannya. Walaupun kita rasa ia adalah yang paling bijak sekali di muka bumi ini. Dan ada juga, Mira, seperti Allah menciptakan apa lagi yang Mira rasa, contohnya macam anggota badan kita yang sempurna, ada fungsi-fungsi yang tertentu, dan Allah juga menciptakan manusia ini berpasang-pasangan. Itu saya laju jawab Ustaz. Berpasang-pasangan. Kan, seperti Adam dan juga Hawa mencipta supaya saling lengkap melengkapi dalam hidup berkeluarga. Kan? Jadi bijak Allah menciptakan sesuatu itu dengan sebab yang tertentu dan peranannya masing-masing. Itulah menggambarkan betapa Allah itu Al-Hakim dan Al-Alim tadi yang Maha mengetahui. Betul. Adik-adik, kalau adik-adik nak tahu, sebenarnya nama Allah iaitu Al-Alim merupakan dalam susunan Asmaul Husna yang ke-19, dan juga Al-Hakim merupakan susunan di dalam Asmaul Husna yang ke-46. Merupakan nama-nama Allah. Ya, daripada 99 tu kan Ustaz kan? Betul. Bila Ustaz cerita yang Allah tu sangat bijaksana, bagaimana Allah susun kita punya orbit dalam keadaan yang sangat teratur, tidak berlanggar, hari malam kepada hari siang, pertukaran hari itu semuanya sangat sempurna. Dan ia berjalan sentiasa. Kalau kita nak bandingkan dengan kereta tadi, kalau kita tak kontrol, mesti dia tidak boleh berjalan. Jadi betapa bijaknya Allah SWT. Walaupun kita sudah rasa yang manusia itu sangat bijak mencipta kereta kontrol ini, namun sangatlah terbataslah kebijaksanaannya berbanding dengan Allah SWT yang menciptakan pelbagai ciptaan alam semesta ini yang tiada tolok bandingnya. Dan macam Al-Alim pun, kita lihatlah macam ni kan, Mira pun masih tak tahu lagi kan. Dan saya yakin juga para penonton masih tak tahu apa benda ini. Tetapi Allah SWT itu pasti tahu, kerana ia tahu segala yang terperinci dan juga yang tersembunyi. Betul ke Ustaz? Dalam tu ada kata Ustaz. Kita tunggu dan saksikan nanti. Tunggu dan saksikan nanti Ustaz kata. Maksudnya kat sini Ustaz tadi kata Allah itu Maha mengetahui, dia tahu segala isi hati manusia, dia tahu apa yang berada di langit, di bumi, di lautan dan segala-galanya kan Ustaz kan? Betul. Kalau kita pula nak tahu apa selepas ini, kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini.
Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM dengan mata pelajaran kita Pendidikan Islam untuk murid-murid darjah 3. Tadi sebelum kita berhenti berehat, Cikgu Azman ada ajar kita tentang masuk-masuk nama Allah Al-Alim dan juga Al-Hakim. Dan untuk segmen yang ketiga ini, Ustaz Aizat pula yang akan ambil alih kelas ni ya? Okey, Ustaz Aizat, untuk kelas ni apa yang Ustaz nak ajar saya dan juga murid-murid di rumah? Okey, terima kasih kepada hos kita, Mira. Sama-sama, Ustaz. Untuk segmen kali ini, saya akan teruskan lagi kerancakan kita untuk penerangan tajuk Al-Alim dan Al-Hakim supaya kita lebih faham dan lebih arif tentang tajuk ini. Okey, seperti tadi Ustaz Azman dah terangkan maksud dan konsep. Kini kita nak tahu apakah yang akan kita tonton untuk segmen ini. Sebelum tu saya ingin mempersilakan hos kita untuk sama-sama membaca komik dakwah. Oh, okey. Ada komik. Okey. Ada komik dakwah. Komik dakwah edisi terhad. Tajuk Nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Ada dua. Ustaz Abam dan juga Mat. Ustaz Abam siapa? Ustaz Abam ya? Ingatkan Ustaz Aizat tadi. Boleh juga ya? Okey, Okey, Ustaz, silakan. Okey, untuk komik ini, mesti murid-murid di rumah tertanya-tanya apakah pengisian dalam komik ini? Sebab murid-murid sekolah sangat suka membaca bahan bacaan seperti ini. Namun begitu, untuk jadi seorang yang berilmu dan berpengetahuan, kita perlu membaca bahan-bahan yang ilmiah. Okey, di sini saya nak membawa hos untuk sama-samalah kita berinteraksi melalui watak dalam komik ini, iaitu Ustaz Abam dan juga Mat. Mat. Hari ini saya jadi Mat lah. Okey, Bolehlah bolehlah, Mat. Mat. Okey. Bolehlah. Ustaz saya lah. Kan? Okey. Okey. Saya beri Mira untuk ambil ni. Saya ambil satu. Okey. Pernah tengok tak benda ni? Tengok apa, Ustaz? Pernah Macam tengok ni? tak benda ni? Masuk je ni. Okey. Okey. Ada comelnya. Okey. 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 Saya Mat. Saya Ustaz Abang. Okey. Saya rasa kita tukar kedudukan lah supaya saya senang nak membuka. Oh, boleh. Boleh, Ustaz. okey. Sila, Ustaz. Sila. Tukar kedudukan. Saya jadi Mat. Boleh. Betul. Saya Ustaz Abang. Okey. Kita lihat Okey. Saya Okey. akan kita akan bacakan. Assalamualaikum, Mat. Apakah pandangan kamu tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita lihat tadi? Saya kena jadi Mat lah ya? Tapi suara saya lah ya, Ustaz. Tak apa. Waalaikumsalam, Ustaz Abam. Oh, di Oceanarium Melaka ya? Ya, betul, tu, Mat. Saya nampak macam-macam, Ustaz. Ada semua ciptaan Allah adalah yang terbaik. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ilmu dan kebijaksanaan Allah tiada tandingannya, Ustaz. Okey. Tengok lagi. Okey. Wah, terbaik kebenaran. Mat, kamu perlu faham bahawa ilmu dan kebijaksanaan Allah tidak sama dengan kita kerana manusia itu hanyalah makhluk ciptaan Allah. Sangat terbatas apa yang ada pada manusia. Wah, terbaik kebenaran. Teringat saya, Papa kebenaran. Okey, Ustaz Abam. Ada tak dalil nakli tentang nama Allah dan Al-Alim dan Al-Hakim? Okey, ini tak boleh pakai suara ni. Okey, murid-murid di rumah, mari kita ikut membaca dalil ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alimun hakim. Surah An-Nisa ayat 26. Boleh baca, Mira, maksudnya? Boleh, Ustaz, saya baca ya. Maksudnya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Terbaik kebenaran. Terbaik. Okey. Kita teruskan lagi. Ustaz, Buku sungguh besar buku ni. Okey. Mak, dah ternampak lah yang terakhir. Okey. Mat, kamu macam ada lagi nak tanya? Ada, Ustaz. Apa persamaan dan perbezaan Ustaz dengan ikan tadi ya? Entah lu, Mat. Ustaz tak pandai nak main teka-teki pantun ini. Hihihi. Oh, tak apa. Biar saya yang jawab. Persamaan Ustaz dan ikan itu ialah makhluk Allah. Tetapi perbezaannya pula, ikan duduk di dalam akuarium tetapi Ustaz
duduk di dalam hati. Ca. Comel kata ni Ustaz. Okey. Sekarang, siapa tahu hukum beriman kepada nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim? Ustaz, saya tahu jawapan dia Ustaz. Saya tahu. Okey, kita pergi pada yang terakhir. Berdasarkan dalil dan terjemahan tadi, apakah hukum beriman kepada nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim? Saya jawab Ustaz. Boleh saya jawab? Okey, saya nak persilakan Okey. kepada Mira untuk selesaikan. Kena Okey. cabut Ustaz sama saya. Boleh cabut satu-satu. Boleh tak cabut? Okey, saya cabut satu-satu. Satu tolong ya. Okey. Okey. Tampak kat mana Ustaz? Sini? Okey, susun. Oh, susun. Oh, macam tu. Okey. Okey, W. Saya tolong. Okey. Okey. W, A, J, I. Okey. Okey, tampal. Okey. Dia tak nak tampal pula Ustaz. Okey. Okey. Wajib. Silakan Mira. Jawapannya ialah wajib. Maka apakah hukum beriman kepada nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim, murid-murid? Jawapannya ialah wajib. Ya, Pandai. terbaik kebenaran. Terbaik. Okey. Habislah komik kita Ustaz. Okey. Tu pula lah kepada Mira nak cabut ataupun nak biarkan saja. Saya cabutlah Okey. Ustaz je. Itulah maksudnya di sini Ustaz beritahu kepada saya dan juga murid-murid di kat rumah bahawa hukum beriman kepada nama Allah Al-Alim dan juga Al-Hakim ialah wajib. Bukan sunat muakkad, bukan sunat apa-apa Ustaz ya? Wajib. Ini tentang hukum. Ada juga lagi kan Ustaz nak terangkan pada saya dan juga mereka di rumah? Okey, okey Mira. Kita dah lihat dalil beserta dengan terjemahannya. Betul. Hukum pun sudah. Kini kita mahu murid-murid untuk memberikan contoh-contoh untuk kita membuktikan lagi nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Bagaimana kita nak memberikan contoh-contoh? Okey, saya nak persilakan Mira untuk datang ke sini. Okey. Tumpang lalu Ustaz ya. Okey. Baik, host dia. Okey, apa yang Mira nampak? Ini ialah tubuh badan manusia di dalamnya. Okey. Okey. Boleh betul jawapan tu? Okey, betul kan? boleh Betul kan? terima. Okey. Tetapi ada persamaan tak dengan diri kita? Anggota-anggota di situ sama kan? Sama Ustaz. Okey. Apa yang saya ingin sampaikan adalah murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu tahu bahawa kita lihat anggota badan kita sehari dan juga seharian, adakah kita sedar ataupun tidak bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan anggota tubuh badan kita dengan cukup cantik dan cukup menarik. Betul tak? Betul. Okey, cuba Mira lihat. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mata di atas, hidung di tengah? Cuba kalau Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hidung di atas, mata di tengah. Cantik tak? Dia jadi lain lah Ustaz kan? Mungkin kalau hari ini macam ni kita mungkin tak jadi kita punya siaran. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah membuktikan kebijaksanaan dalam menentukan kedudukan mata dan hidung. Mungkin murid-murid di rumah tertanya-tanya juga, kenapa Ustaz tunjukkan dalaman anggota badan manusia? Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui pergerakan darah dalam tubuh badan manusia. Saya tanya Mira lah. Mira dapat rasa tak darah bergerak? Tak dapat rasa Ustaz. Tahu tak darah tu pergi mana? Tak tahu. Tapi tahulah darah memang mengalir dalam tubuh badan kita. Kan? Maksud kita masuk kan? Pergerakan dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu, mengetahui setiap pergerakan darah dalam tubuh badan manusia. Kita mungkin tak ambil langsung kan? Tak ambil tahu langsung. Murid-murid di rumah, cuba lihat pada anggota badan masing-masing. Cuba lihat pada anggota badan masing-masing. Kan? Kita lihat mata, hidung, mulut Allah letak cukup cantik dan cukup menarik. Melambangkan Allah Maha bijaksana. Betul. So, subhanallah. Maka Ustaz ingin mengajak murid-murid yang ada di rumah, sila ambil kertas kosong, sila ambil buku, sediakan pen ataupun pensel. Cepat ambil kertas kosong, buku. Kita nak buat aktiviti pen, bersama-sama. pensel. Okey.
Ya. Rasa kita nak buat apa sebenarnya? Saya rasa mungkin kita nak melukis ke Ustaz? Sebab ada pen, ada kertas ke salah? Hampir. Hampir betul ya. Sebab kita pengetahuan kita terhad. Allah SWT dah tahu dah jawapan saya. Betul. Okey. Dan apa yang kita nak buat hari ini adalah untuk kita membuat aktiviti peta buih. Okey, saya nak persilakan. Peta buih namanya Ustaz ya? Peta buih. Okey, terima kasih Okey, Ustaz. kita ambil satu. Okey. Okey, saya pun ambil satu. Murid-murid di rumah, dah ambil kertas, dah ambil buku. Okey. Ustaz nak kita buat apa dahulu? Buat bulatan di tengah-tengah. Okey. Okey. Bulatan di tengah-tengah. Saya tengok Ustaz buat dulu. Okey. Okey. Tulis di tengah-tengah nanti adalah anggota. Okey, buat bulatan dahulu. Okey, buat bulatan dahulu. Kemudian murid-murid boleh membuat garisan. 3 je lah Ustaz nak contoh. Okey. Apa yang murid-murid perlu tulis di tengah-tengahnya? Anggota badan yang paling dikagumi. Okey. Anggota badan. Anggota badan yang paling dikagumi. Okey, saya pun tulislah. Anggota badan yang paling dikagumi. Okey, saya bagi masa kepada Mira selama 1 minit saja. Okey. Itu mungkin lama tu. 30 saat boleh? 30 saat. Okey, saya Okey. tulis apa yang paling saya kagumi. Untuk menulis 3 anggota badan yang paling dikagumi. Okey. Murid-murid di rumah pun boleh cuba ya. Lagi satu. Siapa Dah ada 2 dah ni. Lagi satu. Saya nak tulis. Satu saya nak tulis ni lah. Okey. Bolehlah tu. Saya dah siap Ustaz. Okey. Jawapan Ustaz macam lagi best je. Saya tiru jawapan Ustaz boleh? Oh, tak ada tiru Tidak boleh tiru. Oh, tak ada tiru. Okeylah, ini jawapan saya. Kita tunjuk jawapan kita sama-sama. 1, 2, 3. 3. Okey ya. Okey. Kita nak lihat jawapan. Okey. Murid-murid di rumah sama tak jawapan dengan Ustaz dan juga Mira? Okey. Wow, jawapan dia orang lagi macam-macam lah Ustaz. Mungkin jawapan mereka di luar di luar kita punya pemikiran. Okey. Kita tengok dulu jawapan daripada Mira. Okey. Anggota badan yang paling dikagumi, mata. Oh, samalah kita. Mata. Yang kedua jantung. Jantung Yang dan juga ketiga mulut. mulut. Okey, saya nak tanya dahulu lah pada Mira, kenapa pilih jantung? Kenapa pilih jantung? Sebab pada saya jantung, bagaimana jantung tu bergerak ataupun berfungsi sangat unik. Sebab macam kita tahu ada oksigen, lepas tu ada what we call that? Itulah Ustaz, apa tu? Darah masuk, darah betul, keluar. betul. Sebab jantung ada 2 kan, dia punya... Okey. Itulah, arteri. Okey, kalau mata tu, mata ni mesti ada jawapan dia. Mata. Dari matamu. Turun ke hati. Okey. Okey. Sebab mata, daripada mata, macam Ustaz kata dari mata, turun ke hati. Hati siapa? Allah yang tahu. Betul. Okey. Kalau Okey. Ustaz pula? Okey. Tu saya nak tanya tu kan. Okey, kalau mata dah samalah kita kan. Lidah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha bijaksana. Dengan lidah kita, Allah telah menjadikan 5 daya rasa. Allahu Akbar. Kita fikir tak? Murid-murid di rumah perasan tak? Kalau kita rasa manis, kita makan gula rasa manis, kita makan garam, kita rasa masin. Itu kicap, ada kicap manis, kicap masin kan? Kita makan apa lagi? Pelbagai. Pelbagai yang kita boleh rasa. Kita boleh makan dan kita boleh rasa pelbagai dengan lidah yang Allah Subhanahu Taala jadikan. Allah Maha bijaksana. Wah, betul tu. Mereka yang kat rumah yang tengah makan tu agaknya tersedak lah tu Ustaz kan? Tiba-tiba. Okey, kita berhenti berehat seketika Ustaz. Kita kembali selepas ini.
Ya, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM di dalam segmen yang terakhir. Janganlah sedih kan. Tiba-tiba alamak dah nak habis pula. Tapi tak apa, boleh saja tengok siaran ulangan dan boleh juga tengok kami di YouTube NTV7 Official Malaysia. Okey, di segmen yang terakhir, lagi sekali Ustaz Azman dan juga Ustaz Aizat katanya nak ada teka-teki lagi, ada game lagi. Apa tu? Okey, sekarang kita akan ada berkongsi dengan anak-anak murid di rumah dan para penonton berkaitan dengan apa tindakan kita. Macam Ustaz Aizat tadi dah ajar kita semua beriman dengan Allah Al-Alim dan Al-Hakim ini ialah wajib hukumnya. Jadi Ustaz, tapi kan Ustaz, saya difahamkan yang kita ada video nak share kepada murid-murid di rumah. Jom kita saksikan. Setiap hari saya akan mengaji lepas maghrib dengan ahli keluarga. Kawan-kawan jangan lupa ya mengaji dengan ahli keluarga. Mengaji, semayang, baca buku, tolong ibu bapa, dan lain-lain. Amalan baik selalu saya buat di rumah ialah membaca buku sebelum tidur. Amalan baik saya solat dengan ibu bapa. Amalan baik yang saya selalu lakukan di rumah ialah membaca Al-Quran bersama keluarga. Amalan baik saya di rumah ialah ibu basuh piring. Saya suka ulang kaji pelajaran bila masa keluar. Ingat kawan-kawan. Amalan baik saya mengaji bersama bapa. Itu dia video adik-adik kita dengan lakukan amalan-amalan baik. Saya difahamkan adik-adik kita tu merupakan murid-murid ustaz, ya Ustaz? ya, betul. Dari sekolah mana tu? Sekolah Kebangsaan Puchong Indah, Selangor. Itu dia. Anak murid ustaz pun ada? Ya. Alah, comelnya mereka. Ya, itulah tentang amalan baik. Mungkin ustaz boleh terangkan sedikit apa sebenarnya amalan baik itu? Kan, jadi kalau kita beriman dan kita yakin betapa yang Allah ini maha mengetahui segala apa yang berlaku walaupun dalam keadaan yang tersembunyi, dan kita yakin betapa segala ciptaan Allah ini ada faedah dan ada peranannya, dan kita yakin yang betapa Allah ini sangatlah bijaksana, yang maha bijaksana. Kan? Jadi tindakan kita perlulah menggambarkan perkara-perkara yang baik dan supaya Allah suka kita. Kalau kita rasa Allah itu tahu apa yang kita buat, pasti kita akan melakukan amalan-amalan yang baik. Betul tak, Mira? Betul. Jadi kita boleh tengok pula apa contoh-contoh yang lain daripada perkongsian-perkongsian anak-anak murid kita di rumah tadi. Okey, sebelum tu Mira boleh pakai tak virtual box, kan, VR. VR. Oh, saya pakai Ustaz kan? Ya. Okey. Kita tengok pula boleh. apa contoh-contoh lain di dalam VR ini. Okey, saya pakai. Anak-anak murid sama-sama kita tengok dengan Mira. Okey, Mira. Mira nampak apa? Gambar apa? Wow, jangan main-main. Korang mesti terkejut apa yang Mira nampak ni. Ada gambar galaksi kan, Mira? Ada galaksi lah, Ustaz. Dia ada 4 A, B, C, D. Okey, kita dah jumpa dah gambar yang pertama iaitu ada gambar, gambar Ustaz. orang membaca Al-Quran. Betul. Jadi inilah, kalau kita rasa Allah itu mengetahui perbuatan kita sentiasa, jadi kita perlulah membaca Al-Quran. Kan, supaya kita sentiasa melakukan perkara-perkara yang baik dan boleh memberi pahala kepada kita. Okey, gambar yang kedua perlu Mira. Cari Mira. Okey, cari sekejap. huruf B, Mira. Gambar kedua. Okey, kejap Mira. Okey. Nak sentuh dah, Mira. Okey. Saya macam nampak galaksi lah, Ustaz. Cantiknya galaksi ni. Cantik kan? Allah, Subhanallah. cantiknya. Bijak kan Allah? Bijak. Okey, seterusnya amalan gambar yang kedua itu gambar solat. Dan alangkah baiknya gambar ini menggambarkan solat secara berjemaah. Dan kita boleh juga melakukan solat berjemaah sentiasa. Solat berjemaah tu lebih baik kan, Ustaz? Betul. Daripada solat bersendiri. Bersendirian. Okey, gambar yang seterusnya. Okey. C, kita cari C, Mira. Saya macam nampak galaksi. Okey, nampak gambar C. Okey, Mira dah jumpa. Okey, Alah, Ustaz lajunya. Saya baru tengah cari-cari ni, Ustaz.
Okey, ini gambar kita sentiasa menjaga kebersihan dan menjaga persekitaran kita supaya bersih. Kan kebersihan itu Separuh daripada iman. ya, betul. Jadi kita perlu menjaga kebersihan dan alam kita supaya terpelihara sentiasa. Dan gambar yang terakhir perlu Mira, Gambar amalan terakhir yang sekejap boleh. ya, Ustaz. Okey, Gambar boleh. terakhir ni bagi saya cari ya, Ustaz. Ustaz Okey. bagi saya masa sikit. Okey. Boleh. Mana Boleh, Mira. gambar terakhir? Okey, ada galaksi lagi, Ustaz. Okey, sikit Betul lagi. kan, Ustaz? Betul. Cantik kan Ada- Mira, bijak kan cantik. penciptaan. Sangat Allah ini teratur. sangat bijak mencipta alam kita. Ustaz, saya nampak ada huruf D lah, Ustaz. Okey dah. Okey dah jumpa dah Mira. Okey ni gambar apa? Gambar orang yang tengah macam- melawat orang yang sakit. Oh, patutlah macam dalam hospital. Betul. Jadi dekat sini apa pun yang berlaku kepada kita, kita kena redha dan sentiasa bersangka baik dengan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kerana kita yakin betapa Allah itu bijak sana dan Allah sahaja yang mengetahui segala apa yang terbaik dan berlaku kepada kita. Okey Mira, dah habis dah game kita. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Mira. Saya rasa saya pergi meneroka ke alam yang lain tadi, Ustaz. Ya, betul. Menarik kan? Lagi best, cantik sangat galaksi itu. Siapa yang cipta tu Mira? Allahu Allah Akbar. Subhanahu Wa Taala. Betul. Bijak tak Allah? Bijak, Ustaz. Bijak, Ustaz, kan? saya dimaklumkan ada QR code lah, Ustaz. Betul ke? betul. Okey. Ada Dan- QR code dekat skrin untuk murid-murid scan, Ustaz. Murid-murid boleh scan. Okey, yang murid-murid boleh scan dan juga bolehlah mencari amalan-amalan terbaik tadi Mira. Oh, jadi Okey. maksudnya kalau mereka scan QR bolehlah, code ni, boleh nampak apa yang Mira nampak tadi dan wow. boleh juga buat. bestnya. Okey. Anak-anak murid boleh cuba di rumah. Jangan lupa untuk cuba scan QR code tu ya. Okey, Ustaz. Itu daripada Okey. Ustaz Azman. Mungkin sedikit daripada Ustaz Aizat. Okey, daripada saya, apa yang telah diceritakan oleh Ustaz Azman sebentar tadi, sangat cantik, sangat molek. Itulah contoh-contoh cadangan tindakan oleh murid-murid di rumah yang perlu ikuti. Namun begitu, sebagai pengukuhan, kita perlu tahu tentang kesan beriman kepada nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okey, untuk meneruskan lagi, kita punya permainan. Murid-murid di rumah boleh pinjam telefon bimbit ataupun gadget ibu dan ayah terlebih dahulu. Jika yang dah ada, alhamdulillah, boleh scan QR code yang tertera di skrin TV untuk sama-sama membuat aktiviti gamifikasi tentang kesan beriman nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Itu QR code-nya, Ustaz, yang macam di skrin tu. Jangan lupa untuk scan. Lepas tu ada game apa, Ustaz, tadi? Okey, game untuk menyusun nama ataupun kesan beriman nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Murid buat di rumah, ustaz dan juga Mira akan buat di studio. Okey, jom Ustaz. Boleh, mari kita. Okey, silakan Mira. Saya akan buka dahulu. Okey, yang pertama ilmu. Ilmu. Okey, ilmu. Okey, cuba teka di manakah sesuai diletakkan perkataan ilmu. Okey, saya rasa saya tahu jawapannya ni. Jawapannya ialah Mira rasa? saya rasa berusaha meningkatkan ilmu. Okey, terbaik kebenaran. Saya letak depan sikit ya. Okey. Terbaik. Okey. Seterusnya Ustaz ni yang panjang ni. Okey, Ustaz Azman tolong. Okey. Okey, yang panjang ni. Okey, yang panjang ini apa murid-murid? Perintah. Bukan perintah pergerakan ya, perintah. Okey. Di manakah sesuai? Kalau saya akan jawab mentaati perintah Allah. Betul tak Ustaz? Terbaik kebenaran. Saya dah dapat berapa markah dah ni Ustaz ni. Okey, saya tampar dahulu. Itu yang mencukuri Salah. Okey, saja saya salah letak. Okey. Mentaati Perintah. mentaati perintah Allah. Okey. Kita lawan dengan murid di rumah. Siapa selesai dahulu? Okey. Seterusnya. Redha. 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 Murid-murid di mana kan murid-murid? Mana? Okey. Mana? Kali ni mereka yang teka. Di manakah Okey. jawapannya? Jawapannya Kak Mira yang tentukan. Okey, jawapannya ialah redha dengan ketentuan Allah. Okey, boleh letak ya? Boleh Okey. saya letak Ustaz. Okey. Redha dengan ketentuan Allah. Okey. Okey, seterusnya Ustaz. Dan yang terakhir. Kesan yang terakhir murid-murid. Nikmat. Okey, di manakah yang paling sesuai? Di mana?
Okey, di Tinggal manakah? satu saja mensyukuri nikmat Okey, Allah. terbaik kebenaran. Tahniah kepada host kita, Mira. Terima kasih. Oh, saya dapat A lah ni Dapat A boleh Ustaz? Dapat A? Boleh 100. Boleh. 100. Okey, baik. Itu dia apa yang Ustaz kita dah terangkan tadi tentang nama-nama Allah, Al-Alim dan juga Al-Hakim. Seperti yang Ustaz dah terangkan, Allah itu Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana di atas setiap sesuatu. Betul. Mungkin ada sedikit last word daripada Ustaz Azman ataupun Ustazah, silakan. Okey, Mira tadi kita ada satu Box. box. Okey, betul. Mira nak kan tadi? Yes, Okey, boleh. Mira nak Ada tahu apa katak dalam kan? dia? Ada katak kan, Ustaz? Kan? Okey. Okey, kita buka. Cuba Mira. Keluar dah bunyi dia. Cuba Mira ambil ada apa? Katak kampung tu, Ustaz. Mira cuba ambil kotak. Ada. Lawannya kita punya katak. Ada duit. Okey, Mira. Okey. Lain macam. Okay, jadi katak. rumusannya anak-anak murid dekat rumah kan bila sesuatu itu dalam keadaan yang tersembunyi, betapa terhadnya pengetahuan manusia. Betul. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang Maha mengetahui kan. Dan duit ini apa yang ada, kita perlulah bersangka baik. Macam Mira tadi mesti sangka itu katak kan. Kita tidak boleh bersangka buruk. Kita kena sentiasa bersangka baik dengan apa yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Jadi kita kena sentiasalah melakukan perkara-perkara yang baik dan beriman dengan Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okey. Kalau Ustaz Aizal boleh silakan. Okey, terima kasih sahabat saya Ustaz Azman. Cukup indah rumusan berkaitan dengan nama Allah Al-Alim. Kini saya akan rumuskan nama Allah Al-Hakim. Kita telah melihat anggota tubuh badan manusia. Mira, Ustaz Azman, sila tunjukkan jari. Tapak jari dan lihat jari masing-masing. Murid di rumah, sila lihat jari masing-masing. Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan jari kita berbeza ketinggian. Betul tak? Betul. Jika dijadikan semua sama tinggi, macam mana? Mungkin fungsi dia kita pun tidak dapat lihat pada hari ini. Allah Maha bijaksana menjadikan ibu jari yang sangat kecil ini supaya kita boleh menunjukkan tanda bagus. Dan jari-jari ini menunjukkan fungsi masing-masing yang boleh kita ambil pengajaran. Ya, itulah dia daripada Ustaz Aizat dan juga Ustaz Azman. Terima kasih banyak atas perkongsian untuk hari ini. Terima kasih juga kepada semua yang berada di rumah. Kita jumpa esok di waktu yang sama di jam 2 petang hanya di Mahir di Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum.